lahirnya Kelab Sosialis Divisi Melaya. Kami penyambung lah. Tapi kemuncak Kelab Sosialis Divisi Melaya lah di zaman saya dengan Syamuddin Rais lah. Abang kepada Perdana Menteri Kamarazaman Yaakob melancarkan sebuah parti baru iaitu Parti Kuasa Rakyat. Parti ini Marahanisme dan Nasionalisme. Akronim kami bukan PKR. Belah 73-74 tahun 2 di universiti saya sudah menjadi anggota Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Memang saya bercita-cita untuk menubuhkan sebuah parti berbilang bangsa atau etnik atau kaum ini di negara ini. Tiga-tiga parti ini kami adalah pengacau kepada mereka, kami memecah belah kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita bersama Bung Kamarazaman yang merupakan pengasas kepada Parti Kuasa Rakyat. Bung Zaman, apakah motif penubuhan Parti Kuasa Rakyat sebenarnya? Adakah sekadar untuk menambah jumlah parti politik atau perjuangan politik itu sendiri? Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara dengan TV ini. Jadi persoalan itu memberi saya untuk menjelaskan kenapa tiba-tiba Parti Kuasa Rakyat ini muncul di tengah padang politik nasional. Parti Kuasa Rakyat ini sebuah parti yang mempunyai ideologi ataupun garis politik yang mahu diperjuangkan. Sebagai sebuah parti yang ada ideologi yang diyakini akan diterimai oleh rakyat yang banyak, terutama B40 dan M40, maka sebab itu akhirnya saya dapat mengumpulkan barisan warga yang progresif di tanah air ini, dan pasukan ini akhirnya menerima ideologi yang saya ketengahkan, iaitu ideologi parti ini Marahanisme dan Nasionalisme. Jadi kami berkeyakinan sebuah parti yang berideologi yang mungkin selama ini kurang sampai kepada rakyat ataupun mereka kurang memahami, tetapi melalui Parti Kuasa Rakyat ini kami akan jelaskan ideologi kami, perjuangan kami, yang kami lihat bila rakyat menerima ideologi parti ini, perjuangan parti ini atau hala tuju parti ini bukan hanya sebuah parti yang nak membanyakkan bilangan parti politik di tanah air. Maksudnya, parti ini adalah sebuah parti yang akan membimbing rakyat menuju ke arah kehidupan yang lebih selesa dan sempurna, di mana kerajaan yang memerintah perlu memberi penumpuan terhadap majoriti rakyat negara ini, B40, M40 yang tidak menerima habuan-habuan ataupun keperluan mereka yang lebih sempurna kalau dibandingkan masa-masa yang lepas dan mungkin sekarang juga. Okey, Saudara Bung Zaman, akroninya Parti Kuasa Rakyat seakan menyamai PKR, Parti Keadilan Rakyat. Mengapa memilih akroni yang sama? Adakah ideologi politik sama seperti keadilan atau ada pembaharuan baru yang akan diperkenalkan? Kuasa Rakyat ini sebuah nama yang menggambarkan perjuangan rakyat itu sendiri. Dan Parti Kuasa Rakyat, kalau sudah tengok huruf-huruf di depan jelas Parti Kuasa Rakyat, PKR. PKR adalah akronim yang dipakai oleh Parti Keadilan Rakyat.
Tetapi Parti Kuasa Rakyat ini saya banyak kali menjelaskan bahawa akronim kami bukan PKR. Kami gunakan Kuasa Rakyat. Dan ada saya tengok beberapa penulisan menjenamakan Kuasa Rakyat ni sebagai kuasa. Tetapi kami sendiri menggunakan Kuasa Rakyat. Bukan jauh sama sekali kami tidak perlu menggunakan PKR. Kerana kami bukan sebuah parti yang nak mengelirukan orang ramai atau para pengundi dengan memilih akronim PKR. Jadi kekeliruan ini banyak kali saya telah terangkan, sampaikan bahawa akronim kami adalah Kuasa Rakyat. Jadi saya pun heran masih lagi mereka cuba mengelirukan orang ramai, kononnya Kuasa Rakyat mau menggunakan akronim PKR. Dan dari segi ideologi jelas berbeza. Pasal ideologi kami adalah marhainisme dan juga nasionalisme. Jadi dalam konteks ini tidak ada kesamaan, bukan saja dari segi ideologi, termasuk juga akronim yang akan kami gunakan dan laksanakan. Adakah selama ni Bung Zaman pernah menyertai semangat 46, UMNO ataupun Parti Sosialis sebelum ini? Ya. Sebenarnya apakah tujuan Datuk berpolitik? Saudara Bung berpolitik? Ya, kalau saudara melihat sejarah perjuangan saya, sejak di universiti lagi, saya terlibat dengan gerakan-gerakan yang memihak kepada rakyat banyak. Yang kalau dalam 70-an dulu, perjuangan kiri begini diasosiasikan dengan istilah sosialisme. Itu adalah jenama ya. Tetapi hari ini saya berterjemahkan sosialisme itu kepada marhainisme, dan ini bukanlah baru. Bung Karno dulu pun, Bustamam di Malaysia pun menggunakan perkataan marhain. Jadi kalau lihat sejarah perjuangan saya di Universiti Malaya lagi, saya terlibat di dalam Kelab Sosialis Universiti Malaya yang memperjuangkan kepentingan rakyat terbanyak ataupun rakyat marhain. Hari ini dikategorikan oleh pihak ekonomi negara sebagai B40 and 40. Jadi perjuangan ini bukan perjuangan yang baru dalam hidup saya. Jadi saya teruskan selepas di universiti, saya keluar universiti, saya terus aktif di dalam Parti Rakyat, Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Sebenarnya masa saya memimpin Mahasiswa Universiti Malaya sebagai Presiden PMUM, Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya, 1973-74, tahun 2 di universiti saya sudah menjadi anggota Parti Sosialis Rakyat Malaysia, dan pada tahun 1982 saya bertanding atas tiket Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Kemudian apabila saya dengan Bung Kasim Ahmad meninggalkan Parti Sosialis Rakyat Malaysia pada 1984, kami kemudian masuk UMNO. Kasim di Penang, saya masuk di Pahang. Kemudian saya terlibat dengan Parti Semangat 46 dan saya pernah menjadi calon Parlimen Tebeloh pada 1990 menentang Tan Sri Sabudin Cik. Yang menariknya, wakil calon kepada Sabudin Cik adalah adik saya, Ismail Sabri. Jadi kami dalam keluarga ini soal garis politik, pegangan politik tidak membelah kekeluargaan lah, adik-beradik semua. Jadi memang benar, saya pernah terlibat aktif di dalam Parti Rakyat sejak di universiti. Saya pernah menjadi calon Semangat 46. Saya pernah menjadi naib ketua bahagian di Mantakap. Jadi bila saya masuk UMNO, diterima tahun 1995, saya terus dipilih jawatan kuasa ketiga tertinggi dalam pemilihan UMNO bahagian, dan 3 tahun selepas itu 1998 saya dipilih sebagai naib ketua bahagian. Jadi saya tidak memindahkan ideologi saya. Ideologi saya tetap, perjuangan saya ialah untuk rakyat miskin. Dalam apa parti pun
garis perjuangan saya adalah sama seperti mana saya berada di kampus dulu. Cuma saya melihat parti-parti yang saya sertai itu mempunyai ruang untuk saya terlibat secara lebih aktif, dan kalau dalam Indonesia kata lebih luas untuk saya berkarya di dalam parti itu. Bukan berkarya dalam makna tulisan, tapi berkarya di segi sumbangan saya terhadap parti itu dalam untuk mencapai perjuangan saya bagi kepentingan rakyat terbanyak di negara ini. Apakah alasan saudara Bung Zaman tubuhkan Parti Kuasa Rakyat? Adakah kerana keadaan semasa atau mencari platform bagi memainkan peranan selaras dengan perjuangan ideologi saudara sendiri? Terima kasih. Ini soalan yang memang ditanya dan ditunggu oleh orang ramai, nak tahu kenapa saya menubuh parti ini. Sebenarnya sejak di Universiti Melaya, bila saya memimpin mahasiswa pada masa itu yang saya terlibat di dalam kelab sosialis di Universiti Melaya, memang saya bercita-cita untuk menubuhkan sebuah parti berbilang bangsa atau etnik atau kaum ini di negara ini. Kerana pada masa itu Parti Sosialis Rakyat Melaya Parti Sosialis Rakyat Malaysia mulai pengaruhnya mulai longgar, pengaruhnya mulai mengecil, kerana Parti Sosialis Rakyat Malaysia terakhir mereka menang 3 kerusi di dalam pilihan raya 1969. Selepas itu Parti Sosialis mulai menguncup atau mengecil atau hilang pengaruhnya. Jadi masa di kampus saya berfikir satu hari nanti saya nak membentuk sebuah parti multiracial atau berbilang bangsa dan kaum. Tetapi oleh kerana saya keluar dan masih diperlukan lagi di dalam Parti Sosialis, dan saya terus menyambungkan perjuangan selepas keluar penjara ISA di Taiping, Perak. Jadi saya aktif, dan masa itu rakan sama saya di universiti tidak menyertai partai PSRM. Yang ada hanya saya dengan Hassan Karib. Bung Hassan hari ini telah menjadi ahli parlimen PKR di Pasir Gudang. Tinggal saya dengan dia saja daripada Kelab Sosialis Universiti Melaya yang meneruskan perjuangan dalam PSRM. Sebab itu akhirnya saya mencari ruang dan peluang, tetapi dalam 2 tahun yang lepas saya dapat menemui rakan-rakan progresif di Malaysia, dan akhirnya kami memutuskan untuk melahirkan sebuah parti yang boleh menawarkan perjuangan kami kepada rakyat terbanyak. Kerana saya lihat di dalam politik nasional hari ini, parti yang sebenar-benarnya boleh diterima sebagai parti berbilang bangsa, etnik dan kaum ini hanyalah Parti Keadilan Rakyat. Yang lain itu sama ada DAP ataupun gerakan nama saja parti multiracial ataupun berbilang bangsa dan kaum, tetapi pada realitinya parti ini merupakan parti Cina di Malaysia, sebab komposisi kepimpinan dan komposisi ahlinya hanyalah satu kaum. Jadi Parti Kuasa Rakyat kami putuskan merupakan sebuah parti yang dibentuk yang mahu mesra kepada kerajaan, sebab kami yakini kalau kami mesra kerajaan, segala perjuangan murni, segala apa yang kami mahu perjuangkan akan boleh dihasilkan bila kami menyuarakan sebagai sebuah parti yang mesra kerajaan. Kalau kami berkonfrontasi atau bertembung ataupun berlawan dengan kerajaan, walaupun perjuangan ini murni baik kepada rakyat, sukar diterima. Sebab ini saya lihat daripada perjuangan Parti Rakyat, Parti Sosialis Rakyat atau PSRM yang begitu lama, perjuangan yang murni, yang menguntungkan negara, yang menguntungkan rakyat, yang boleh bawa kebaikan, penyatuan rakyat negara ini tidak tercapai kerana PSRM memilih jalan tidak bersama dengan kerajaan. Jadi parti ini bukan sengaja-sengaja nak dilahirkan. Sebenarnya
parti ini saya nak tubuhkan dengan kawan pada 10/11/10 2020. Tetapi oleh kerana masalah COVID, masalah tidak cukup lagi barisan kepimpinan yang faham, yang jelas, yang tahu dengan ideologi ini, maka tertunda daripada 10/11/10 2020 kepada 10/11/10 2021. Okey, apakah maksud sebenar ideologi yang menjadi asas perjuangan politik saudara Bung Zaman sendiri? Kami memilih ideologi dua logi, iaitu ideologi marhanisme dan nasionalisme. Kami tidak mengajak rakyat melihat pengertian ideologi nasionalisme sama ada nasionalisme etnik lah, nasionalisme agama lah, nasionalisme romantik, tak ada. Saya nak ringkas saja. Ideologi dalam parti ini ialah cintakan tanah air, ibu pertiwi dan perlembagaan negara. Di sini maksudnya, bila cintakan tanah air, ibu pertiwi, maknanya mengajak rakyat untuk menyusur sejarah bangsa di negara ini dan melihat bahawa bangsa Nusantara, yang kita sebahagian pada bangsa Nusantara telah menduduki pentas Sunda ini, termasuk Malaysia ini, sudah puluhan ribu tahun. Jadi bermakna mereka mesti menghakikat bangsa Nusantara yang berada di pentas Sunda ini telah membentuk kerajaan-kerajaan dengan struktur ataupun bentuk pemerintah yang lama lah, termasuk Raja Mutlak dan beberapa negara-negara atau kuasa telah terbentuk di sini, di mana mereka perlu menerima, rakyat negara ini perlu menerima bahawa teras kuasa negara ini mestilah kepada penduduk Nusantara. Kalau di dalam konteks Malaysia adalah Melayu dan Bumiputera. Yang kedua, rakyat, anak-anak kita mesti diajar, dilatih melihat bahawa budaya asas atau teras budaya ini adalah teras budaya Nusantara. Jadi kalau mereka menerima hakikat ini di segi sejarah, di segi melihat di segi budaya dan melihat di segi populasi, bahawa populasi yang terbesar di negara ini 62% adalah penduduk asal Nusantara. Jadi bila mereka melihat secara lebih jelas sejarah bangsa di sini, kuasa di sini, budaya di sini dan populasi yang besar di sini, jadi tidak timbul daripada bangsa-bangsa yang lain untuk menolak bahawa kehadiran ini mestilah diterima dan teras kuasa di negara ini mestilah kepada bangsa Nusantara. Dalam konteks ini Melayu dan Bumiputera kalau di Malaysia. Yang kedua, marhanisme. Saya tidak nak mengajak melihat secara lebih detail juga pengertian. Kalau orang sosialis dulu melihat sosialis demokratik lah, sosialis saintifik lah, berbagai-bagai lagi pecahan. Ada yang melihat bahawa sosialis Islam lah. Jadi bagi saya jelas saja, iaitu marhanisme untuk kuasa rakyat inilah perjuangan untuk kebajikan rakyat yang terbanyak di negara ini, iaitu rakyat marhain. Dalam bahasa yang mudah, perjuangan untuk rakyat terbanyak di negara ini yang kami gunakan istilah rakyat marhain, dan hari ini dikategorikan sebagai B40 dan M40. Itulah ideologi parti yang saya dapat jelaskan secara ringkas lah. Tidakkah ini akan menjejaskan imej adik saudara Bung Zaman sendiri, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri, yang kini merupakan Perdana Menteri Malaysia? Ya, ini soalan yang selalu juga keluar dalam media, dalam berita terkini. Ada rakan-rakan pun bertanya, adakah ini boleh mengganggu Perdana Menteri? Sebenarnya kadang-kadang rugi juga jadi abang Perdana Menteri ini, tahu.
Sebab apa saja yang kita buat diasosiasikan atau dihubung kaitkan dengan Perdana Menteri, sama ada perlakuan itu akan menguntungkan atau merugikan kepada Perdana Menteri. Tapi semalam Perdana Menteri dah jelaskan dalam media, mengatakan kebiasalah dalam sebuah negara demokrasi ini adik-beradik memilih parti yang berlainan. Ya, memang saya membentuk sebuah parti multiracial dan beliau di dalam parti kaum. Jadi sebenarnya kalau dilihat di segi hala perjuangan itu tidak bertembung. Saya tidak menggempur dia, dia pun tidak menggempur saya, sebab parti ini menjual produk kepada berbagai bangsa dan kaum, sedangkan UMNO produk dia dijual kepada orang Melayu. Jadi di sini sudah di segi ke arah mana yang disasarkan itu sudah berbeza. Dia segmen yang lain, saya segmen yang lain. Sepatutnya rakyat melihat di segi positif. Sebabnya saya dah jelaskan dari awal dalam ucapan peluncuran parti pun, saya katakan parti ini adalah mesra rakyat. Bila mesra kerajaan, bila parti mesra kerajaan, maknanya saya bukan akan menimbulkan masalah kepada Perdana Menteri. Jadi ini seolah complementary, iaitu seolah saya turut menyumbang kepada beliau dan kerajaan. Sebab kalau saya dapat melahirkan parti ini sebagai parti yang gagah dan perkasa, yang boleh katakan menyaingi pihak pembangkang, jadi mana ini sudah tentu akan menguntungkan Barisan Nasional. Apatah lagi Barisan Nasional telah kehilangan parti berbagai kaum atau bangsa bila gerakan meninggalkan Barisan Nasional. Jadi berkemungkinan besar Parti Kuasa Rakyat ini boleh mengambil alih peranan gerakan sebuah parti yang dikatakan multiracial, tapi imejnya adalah sebuah parti Cina. Parti Kuasa Rakyat benar-benar sebuah parti multiracial atau berbagai bangsa dan kaum atau etnik yang akan menyampaikan kepada rakyat terbanyak perjuangan kami, ideologi kami, tujuan kami, hasrat kami yang saya akan bersama rakan-rakan ketengahkan kepada rakyat negara ini. Dan kalau kami mendapat dukungan yang besar, maka ini adalah complementary kepada kerajaan yang memerintah. Jadi secara tidak langsung juga turut dinikmati oleh Perdana Menteri. Jadi tidak timbul ini menimbulkan kerugian kepada beliau. Ya, memang walaupun parti ini saya tidak mendapat hasil perbincangan dia, tidak. Parti ini saya lahirkan kesan ataupun berasaskan ideologi yang saya dokong sejak di universiti, dan tidak ada perbincangan, tidak ada keputusan, tidak. Parti ini tidak saya berbincang dengan beliau, sebab daripada universiti, di luar universiti, pemikiran saya, hala tuju perjuangan saya, gerakan-gerakan saya di dalam politik, saya tidak bertanya ataupun tidak mendapat pandangan dari beliau. Saya membuat sendiri keputusan saya terhadap garis politik dan perjuangan politik, termasuk saya memilih parti-parti yang saya rasa saya boleh memainkan peranan besar di dalam parti itu. Kalau saya dulu menyertai PSRM, Semangat Popular, UMNO, dan saya lihat ini platform yang saya boleh berkarya sendiri, yang saya boleh lakukan sebuah parti yang saya dokong sebagai kepimpinan utama bersama rakan-rakan. Saya rasa ini platform yang terbaik untuk saya di dalam perjuangan politik nasional ini. Okey, sejauh manakah keyakinan saudara Bung Zaman rakyat akan menerima kehadiran Parti Kuasa Rakyat di arus perdana politik tanah air masa kini? Ini bergantung kepada kemampuan pasukan kami
menjual produk yang berasaskan ideologi marhainisme dan nasionalisme ini. Jadi sebagai perjuangan kami yang mudah, seperti saya rakamkan semasa peluncuran parti itu, iaitu pelajaran percuma, kesihatan percuma, rumah sempurna untuk rakyat yang tidak mempunyai rumah, mengangkatkan pertanian rakyat, memperjuangkan pihak buruh ataupun pekerja dengan gaji yang lebih baik, iaitu meningkatkan lagi gaji minimum daripada 1,200 kepada yang lebih tinggi. Semua ini saya akan jelaskan bila ada waktu dengan media bagaimana kami nak mencapai perjuangan-perjuangan ini. Tetapi dalam beberapa temu bual di dalam media yang lepas, saya telah menunjukkan bagaimana untuk menjawab masalah-masalah ini. Jadi untuk pengetahuan saudara-saudara, bahawa kami yang katakan mahu rakyat miskin yang tidak berumah diberi rumah, insya-Allah kami akan parti ini akan memulakan rumah untuk rakyat yang tidak berumah secara percuma. Dalam masa dekat ini, parti akan membuat beberapa rumah yang dapat diserahkan kepada rakyat yang tidak bernasib baik, yang tidak ada rumah. Jadi apa tujuan kami memulakan rumah percuma pada rakyat ini? Sebagai membuktikan kepada rakyat, walaupun kami sebuah parti yang kecil, yang tidak mempunyai kewangan yang besar, tidak mempunyai pengaruh yang besar, tetapi bila kita mahu membuat sesuatu, bila kita menggunakan akal fikir, jalan fikir kita, kita boleh membuat sesuatu. Jadi dengan kemampuan kami membuat rumah percuma untuk rakyat ini, dengan harapan kerajaan melihat tujuan mesra dan baik dan murni ini, supaya Perdana Menteri dapat bersama-sama meminjam idea kami ini, bukan meminjam, untuk sama-sama melaksanakan idea kami bahawa rakyat yang tidak bernasib baik, yang tidak punya rumah, perlu diberi dengan percuma rumah kepada mereka. Okey. Apakah kriteria barisan pimpinan dalam Parti Kuasa Rakyat yang saudara Bong Zaman perlukan untuk perjuangan politik ini? Dia tidak ada kriteria yang khusus. Cuma kalau dalam barisan kepimpinan ini, saya mengambil rakan-rakan yang berfikiran progresif, berfikiran yang bersedia menerima ideologi parti, mereka yang bersedia mendukung dan menjayakan program-program parti ataupun perjuangan parti. Jadi dalam barisan kepimpinan ini berbagai, ada yang bekas pencara, ada 7-8 yang ada PhD di dalam parti ini, barisan kepimpinan. Ada golongan profesional, ada golongan peniaga ataupun pengusaha, ada NGO, berbagai. Jadi untuk keahlian atau peringkat negeri atau peringkat cabang atau peringkat ranting, kami menerima sesiapa saja rakyat yang boleh menerima perjuangan ini dan mahu bersama untuk kepentingan rakyat yang banyak. Dan salah satu perjuangan besar Parti Kuasa Rakyat ialah saya menyeru kepada semua bangsa atau etnik atau kaum bersatu, terutama rakyat Marahin seperti saya sebagai rakyat Marahin menyeru rakan-rakan seluruh bangsa atau etnik negara, mari kita bersatu, terutama anak muda. Kita lupakan garis politik, kita lupakan ideologi, kita lupakan parti, kita lupakan warna kulit. Kita perlu bersatu. Malaysia memerlukan rakyat yang bersatu sekarang. Rakyat sudah tidak mampu lagi melihat perpecahan, segala bentuk perpecahan yang ada di dalam negara. Ini salah satu perjuangan Parti Kuasa Rakyat, itu menyeru, mari kita bersatu bersama, mencari, mengkaji, menilai sesuatu yang baik yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah hari ini. Kalau kita tidak bersatu,
Tidak ada satu suara yang besar, yang gagah daripada rakyat. Seruan ke arah menyatukan rakyat ini menjadi sukar kerana terdapat parti-parti yang masih lagi membawa perjuangan yang menuju ke arah kaum. Jadi bila Parti Kuasa Rakyat melihat perkara ini tidak boleh dibiarkan lagi, sebab itu Parti Kuasa Rakyat muncul di tengah gelanggang politik hari ini bukan hanya untuk menambahkan jumlah angka parti politik di dalam persada politik nasional, tetapi tugas kami yang paling besar ialah ingin menyatukan semua pihak di dalam negara ini, terutama golongan rakyat marhain atau B40 atau M40 ini. Tidak ada pilihan. Untuk kita berada di dalam sebuah negara yang murni ini, mestilah kita bersatu. Dan saya lihat Perdana Menteri telah menggunakan konsep keluarga Malaysia. Jadi keluarga Malaysia yang berasaskan unit terkecil kerana secara alamiah bila seorang lelaki bertemu seorang wanita, akhirnya mereka membentuk keluarga. Asasnya keluarga ini mesti keluarga murni. Bila keluarga murni, maka akan lahir masyarakat murni, akan melahir negara murni. Tetapi negara murni yang hendak dicapai itu tidak sampai kalau rakyat dibelah-belah lagi mengikut jalur ataupun etnik mereka atau bangsa mereka. Sebab itu di sini untuk mencapai hasrat Perdana Menteri dengan keluarga Malaysia itu, Parti Kuasa Rakyat menyeru, mari kita bersatu tanpa melihat garis politik dan warna kulit. Rakyat sudah tiba masanya, terutama anak muda di sana, bersama kami dalam melahirkan penyatuan rakyat yang sebenarnya. Apa yang kita lihat sekarang ni, politik Melayu, kita sentuh sikit berkenaan dengan politik Melayu lah. Kini sudah berpecah seperti UMNO, PAS, PKR, Bersatu, Berjuang Putra. Tidakkah saudara Bung Zaman rasakan dengan penubuhan satu lagi parti ini akan menyebabkan Melayu akan kehilangan kuasa di bumi sendiri? Jadi ini soalan yang sering ditimbulkan. Dia kata adakah kemunculan parti ini nak memecahkan kaum Melayu ke, bangsa Melayu ke, nak pecahkan pihak kepimpinan negara ke. Jadi dalam soal ini saya sering sebut kacamata bagaimana yang saudara pakai. Kalau saudara pakai kacamata hitam, maka saudara nampak semuanya gelap. Kalau saudara pakai kacamata hijau, saudara nampak hijau. Kalau saudara memakai kacamata putih, saudara nampak putih bersih. Jadi angle mana yang saudara lihat? Kalau orang oposisi melihat kehadiran Parti Kuasa Rakyat ini mengganggu-gugat kedudukan mereka. Kalau saya parti bersama rakan-rakan ini sebuah parti multiracial, sudahlah tentu kalau pilihan raya, kalau kami melibatkan diri dalam pilihan raya, kami akan bertembung dengan PKR, kami akan bertembung dengan Amanah, kami akan bertembung dengan DAP. Sudah tentulah kalau di segi kacamata ketiga-tiga parti ini, kami adalah pengacau kepada mereka, kami memecah belah kepada mereka, kami ingin mencuri dan merompak undi-undi yang dikuasai oleh mereka. Tetapi kalau di kacamata katakan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, kami mengatakan kami mesra kerajaan. Jadi bagi mereka, kami datang untuk menyokong, membantu mereka, sebab kami mencuri, merompak, menyamun pengundi-pengundi daripada tiga parti yang saya sebut itu. Jadi dari sudut mana, dari kaca mana yang dilihat oleh aktivis politik, pemain politik yang rakyat bawah tidak berapa memerhati secara apa yang saudara tanya tadi. Ini soalan terakhir. Apakah pandangan saudara Bung Zaman sendiri dalam keadaan situasi politik sekarang ini? Di segi apa ya? Dari segi kepentingan untuk rakyat. Kalau kita lihat sekarang, nampaknya kalau dari segi kerajaan yang memerintah ini, nampaknya sudah ada sedikit keamanan
ataupun tidak ada pergolakan di peringkat kepimpinan dua parti kelompok yang besar apabila MOU dapat dilaksanakan. Tetapi politik negara ini, yang saya dalam buku-buku saya sering menulis, politik negara ini agak tempang sebab sudah menjadi amalan, dan saya lihat amalan ini masih berterusan, di mana ahli-ahli Dewan Rakyat atau pemimpin-pemimpin besar parti ini, mereka terikat dengan ikatan kepartian mereka dalam menyuarakan pendirian mereka dalam sesuatu isu. Maksudnya, kalau yang datang dari kerajaan, maka seluruh ahli Dewan Rakyat dan pendukung parti di peringkat tinggi mesti menyokong secara total apa yang didatangkan oleh rakyat. Pihak pembangkang pun bila datang dari kerajaan, mereka akan membangkang secara total. Ini bagi saya satu amalan yang tidak menguntungkan rakyat dan negara. Sepatutnya mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadi wakil kepada rakyat atau duduk di dalam kepimpinan parti, mesti menyatakan perkara yang benar. Kalau yang baik daripada kerajaan, pihak pembangkang mestilah menyatakan itu yang baik. Begitu juga kalau ada sarana yang baik dari pembangkang, maka pihak kerajaan mesti menerima itu hal yang baik. Itu yang berlakulah secara umum. Tetapi bagaimanapun, saya lihat Perdana Menteri hari ini telah berjaya cuba mengubah tradisi itu dengan beliau berjaya melahirkan MOU antara parti pembangkang dengan kerajaan. Saya rasa ini merupakan satu titik tolak yang baru di dalam amalan politik negara ini. Jadi kalau perkara begini dapat dilakukan oleh Perdana Menteri dan pihak kepimpinan pembangkang yang menguntungkan rakyat, mesti diutamakan daripada kepentingan politik kepartian, maka ketimpangan perjalanan politik nasional ini boleh berubah, dan saya percaya anak-anak muda lebih cenderung menerima politik dalam warna begini daripada yang diamalkan sejak lama dulu. Dan saya sangat menunggu bahawa amalan ini dapat dijalankan seperti mana berlaku di negara-negara yang maju di dalam permainan politik demokrasi mereka. Dan sebab itulah sejak awal lagi parti kuasa rakyat mengajak rakyat bersatu di dalam membuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Sebab itu saya kata jangan kira garis politik, jangan kira garis warna kulit, tapi kita mesti bersatu untuk mencapai kepentingan negara masa ini dan masa depan. Okey, terima kasih kepada saudara Bun Zaman kerana bersama MyTV Online untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada MyTV Online yang beri kesempatan saya untuk menerangkan perjuangan Parti Kuasa Rakyat yang tidak menggunakan akronim PKR tetapi adalah Kuasa Rakyat, dan slogan parti kami ialah negara rakyat, kuasa rakyat, milik rakyat. Terima kasih.